Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini ibadah kami. 天父，我们感谢你给我们这个早上敬拜的机会。 Bersyukur kami telah melewati setengah tahun dari tahun 2023. 感谢你带领我们度过2023的半年的时 Dan 间。 Kau tetap memberikan kepada kami kekuatan. 你仍然给我们有足够的力量。 Bahkan kami bersyukur kami boleh tetap setia beribadah kepada 我 Tuhan. 们也感谢你，让我们可以坚信的敬拜。 Bapa, biarlah semangat beribadah ini ada pada diri kami semua. 让我们每一个人都有这样个敬拜的精神， Peliharalah Bapa semangat kami ini. 保守我们的心这个精神， Karena kami ingin terus mendengarkan firman 因 Tuhan 为我们需要继续聆听你的话， yang akan memenuhi pemahaman kami dan kekuatan kami. 要不断的充实我们，给我们力量， Supaya kami boleh menjalankan kehidupan sebagai orang percaya. 让我们可以有力量来过这个信徒的生活。 Dengar doa kami Bapa, 垂听我们的祷告， sertai kedua hamba-Mu 求你与你两位仆人同在， supaya firman-Mu boleh disampaikan kepada setiap kami. 让你的话可以很清楚的传递给每一个信徒。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. 我们要读马可福音第2章第18节到第22节。 Bahasa Mandarin membacakan dulu, kemudian dalam bahasa Indonesia. 我们先用中文读一遍，以后用印尼文来重复。马可福音第2章18节到22节，这里说：当下约翰的门徒和法利赛人进食，他们来问耶稣说：约翰的门徒和法利赛人的门徒进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？耶稣对他们说：新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能进食呢？新郎还同在，他们不能进食。但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要进食。没有人把新布缝在旧衣服上，恐怕所补上的新布带坏了旧衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮带裂开，酒和皮带就都坏了。唯把新酒装在新皮袋里。 Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya. 我们已经读了并默想神的话的人，这人有福了。 Saudara, pada bagian ini kita akan belajar mengenai perintah Tuhan mengenai puasa. 我们所读的经文，让我们可以学习关于禁食的真理。 Mari kita memahami konteks puasa itu dengan sebaik-baiknya. 让我们很好的理会这个禁食的意义。
Kita tahu bahwa semua agama dan semua kepercayaan punya ajaran berpuasa. 那我们知道，所有的信仰还有宗教都有这个关于禁食的教导。 Masing-masing agama dan kepercayaan itu punya arti dan punya tujuannya 他 masing-masing. 们对禁食有不同的解释，还有目标。 Saya tidak tahu saudara, selama ini saudara dan kita semua menjalani puasa dengan pengertian apa. 那我不清楚我们每一个人，这一些日子我们过这个禁食是怎么样的观念？ Dan tujuannya untuk apa? 那么禁食的目标是什么呢？ Apakah kita berpuasa itu masih disertai dengan konsep-konsep masa lalu kita? 我们禁食是否还存着过去的概念？ Atau juga bahkan kepercayaan kita sebelumnya menguasai dan mempengaruhi kita dalam berpuasa. 或者是过去的信仰在管制着我们关于这个禁食的意义？ Saya tahu orang-orang Tionghoa itu juga punya kebiasaan walaupun berpuasanya agak berbeda. 我知道一些中国人的传统，他们也有禁食的这个概念。 Ya hanya makan sayur, tidak mau makan daging. 他们吃素不吃荤的。 Kalau orang di Jawa kayak sudah mutih, jadi cuma hanya mungkin minum air putih sama sedikit nasi begitu. 有一些爪哇人，他们也单单这个喝白水，吃白饭、米饭。 Nah saudara, apa yang menjadi latar belakang kita zaman dahulu yang lalu-lalu harusnya kita buang semuanya. 那过去我们对禁食的这些概念，我们应该完全放弃。 Karena itulah yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks ini. 那么这里主耶稣在经文上要教导我们， Saudara, memang kita harus lihat perbandingan-perbandingan yang ada. 那我们必须要明白，主耶稣所讲的这些比喻。 Pada waktu itu orang-orang bertanya kepada Tuhan 当 Yesus. 时呢，有一群人他问耶稣， Murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak. 那他们问，施洗约翰的门徒还有法利赛人，他们有禁食，而你的门徒却没有禁食。 Jadi pada waktu itu pun orang-orang banyak melakukan perbandingan. 当时有很多人做一个比较， Saudara, inilah kebiasaan kita ya manusia. 这是我们人的一种习惯， Membanding-bandingkan. 我们常常做一个比较。 Kadangkala kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain. 很多时候，我们也把自己跟别人做一个比较， Dan kita seringkali membandingkan gereja kita dengan gereja orang 我们 lain. 把自己的教会跟别人的教会做一个比较。 Bahkan kita membandingkan juga berita firman yang kita dapatkan dengan berita firman di tempat lain. 那我们也把在这个教会所聆听的这个教导跟别个教会的教导做一个比较。 Inilah kebiasaan manusia. 这是人的一个常情。 Saya juga punya kebiasaan itu. 那我也有这样的一个习惯。 Kadangkala membanding-bandingkan. 当我们比较的时候， Kadangkala sifat membandingkan itu apa? Mau tahu mana yang terbaik. 以后呢，我们想知道哪里是更好的。 Dan ada maksud terselubung untuk apa? Untuk menyerang orang lain. 那以后呢，我们可能有隐藏在这个动机，我们要攻击别人。 Maksudnya apa? Membandingkan orang lain itu jelek dibandingkan dengan diri 那 kita. 么我们比较别人比我更坏， Karena itulah saudara, orang-orang itu bingung. 所以当时的人他们有一点混乱。 Murid Yohanes Pembaptis dan orang Farisi berpuasa, tapi murid Yesus tidak. 那施洗约翰的门徒法利赛人他们禁食，那你的门徒不禁食。 Kalau Yesus dikatakan ajarannya begitu baik, 若是说主耶稣的教导是这样的 wah, 好， banyak orang tertarik mengikut 有 Yesus. 很多人被吸引跟随。 Tapi kenapa Yesus tidak mengajar berpuasa? 那为什么主耶稣没有教导他的门徒禁食？ Nah, saudara, mari kita bersama-sama belajar mengenai konsep berpuasa dalam Alkitab. 让我们一同学习圣经给我们关于这个禁食的教导。 Memang dalam Alkitab ada beberapa ayat-ayat peristiwa-peristiwa yang menunjukkan orang-orang tertentu berpuasa. 是的，圣经里面记载好多地方指明有某一种人他们禁食。
Musa selama 40 hari ketika bersama dengan Tuhan, dia tidak makan, tidak minum di gunung Tuhan. 摩西在神的山上与上帝在一起的时候，40昼夜禁食。 Saudara, kita ingat Esra, kita ingat Nehemia. Mereka berpuasa untuk pembangunan tembok 我 Yerusalem. 们也知道以斯拉、尼西米，他们为了耶路撒冷的建造，还有我们禁食， Masih banyak lagi yang lain-lain konteksnya. 还有其他的记载。 Termasuk Tuhan Yesus juga pernah berpuasa 40 hari, 40 malam. 主耶稣自己也曾经40昼夜的禁食。 Nah, di dalam bagian ini kita nanti akan melihat apa ajaran yang Tuhan Yesus Kristus ingin berikan kepada 那么 kita. 在我们所读的经文里面，主耶稣要教导我们什么真理呢？ Saya percaya bahwa konteks ini sengaja dituliskan untuk menolong kita orang Kristen mengerti berpuasa yang sebenarnya. 这一段经文被记录下来，是要教导我们真正明白这个禁食的意义， Supaya kita semua tidak tercampur dengan konsep-konsep masa lalu 让 kita. 我们不跟过去的概念所混乱。 Bahkan kita juga jangan sampai tercampur dengan ajaran walaupun sesama Kristen, tapi masih dipengaruhi oleh konsep-konsep luar Kristen. 那么我们也不要被基督教以外的教导所混乱。 Saudara jangan menyangka kalau semua orang Kristen pasti benar. 你不要以为所有的基督徒是正确的。 Saudara jangan menyangka bahwa semua yang menyebut diri gereja pasti benar. 你不要以为自称这个教会的都是正确的。 Saudara, kalau gereja tidak murni di dalam ajaran kepada firman Tuhan, dia pasti tercampur baur. 若是教会没有在纯正的真理上，那么他们就被外面的这个概念所搅乱。 Karena itu Tuhan katakan, anggur baru tidak boleh ditaruh di kantong yang lama. 所以主耶稣说，这个新的酒不能放在旧的皮袋里。 Secari kain baru tidak boleh menambal baju yang sudah terkoyak. 那么新的布不可以贴在这个旧的衣裳， Karena kain yang baru itu akan merusak kain yang lama. 因为新的布会把这个旧的衣服弄破更大。 Anggur yang baru akan merusak kantong yang lama. 那么新的酒会破坏那个旧的这个皮带， Karena itulah anggur baru harus ditaruh di kantong yang baru. 所以新的酒应当放在新的皮带里。 Inilah artinya saudara bahwa kita semua harus punya konsep yang sama dengan apa yang Yesus 所以 ajarkan. 呢，我们的概念要与耶稣所教导的概念相同， Dan Yesus mengajarkan ini bukan berarti Yesus tidak pernah berpuasa. 并不是说耶稣不曾禁食， Yesus pernah berpuasa 40 hari 耶 40 稣 曾 malam. 经禁食40昼夜。 Tetapi pengertian berpuasanya tidak boleh disamakan dengan tradisi yang berkembang di antara orang Yahudi. 但是呢，主耶稣的禁食不能跟犹太人的传统论为一谈。 Mari kita lihat bersama-sama apa pengertian berpuasa 那 ini. 我们来看一下这个禁食的概念。 Yang pertama, 同样， berpuasa harus menyertakan Tuhan. 我们禁食要跟上帝连在一起。 Saudara, agama dan tradisi hampir beriringan seringkali berjalan. 很多时候呢，我们信仰跟这个传统并行。 Dan yang sering terjadi, manusianya lebih menekankan tradisi. 那很多时候呢，我们人更注重这个传统， Sehingga mengurangi roh agama tersebut. 以至于我们减少了这个信仰的灵意。 Seperti Yudaisme. 就好像犹太教， Mereka berpuasa. 他们禁食， Saudara, mereka punya tradisi-tradisi. 他们有很多的传统。 Misalnya di hari raya pendamaian itu mereka pasti berpuasa. 比如说，在这个赎罪日的时候，他们必定会禁食。 Lalu di dalam perkembangan tradisinya, maka orang Yahudi menambah setiap Senin dan Kemis mereka berpuasa. 以后呢，他们再加上每一个拜一跟拜四，就要禁食。 Saudara, karena itulah
seringkali kita harus hati-hati di sini. 很多时候呢，我们必须要谨慎。 Jangan sampai di dalam kekristenan kita hanya mengikuti tradisi, 让我们在信仰上也不要单单随从这个传统， tapi membuang spiritualitas, 而把这个属灵的真正意义丢掉， membuang roh agama yang ada padanya. 把我们信仰的灵意除掉。 Saudara, mengapa Yesus mengkaitkan dengan pesta pernikahan? 那为什么主耶稣把这个禁食跟这个婚姻的宴席连接在一起呢？ Mereka bertanya, saudara, murid-murid Yohanes membaptis dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? 当别人问施洗约翰的门徒法利赛人禁食，而你的门徒不禁食， Lalu ayat yang 19 dan 20 Tuhan Yesus memberikan satu gambaran. 以后呢19节、20节，耶稣给他们一个图画。 Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? 这里说，新郎陪伴之人同在的时候，陪伴之人只能禁食呢？ Jadi saudara, ini dikaitkan dengan tradisi pasangan nikah pada zaman itu. 耶稣就把这个禁食的教导跟当时这个婚宴关联在一起。 Saudara kalau mengerti tradisi orang Yahudi, 就是我们明白犹太人的传统， ketika terjadi pernikahan, 当他们有一个婚姻的宴席， maka kebersamaan dengan sahabat-sahabat itu terjadi selama 1 minggu. 那么跟朋友们他们欢乐的时间大概有一周的时间，一个礼拜。 Saudara, itu bukan bulan madu menurut konsep zaman sekarang. 对，跟我们现在的这个蜜月是没有关系的，不一样。 Karena itulah saudara, zaman sekarang anak-anak muda kalau menikah pasti langsung pikirannya bulan madu, wis pergi berduaan saja. 那么现在的年轻人他们结婚呢，他们说是度蜜月，那么就2个人就出去了。 Tapi tradisi Yahudi berbeda. 但是犹太人的传统不一样。 Pernikahan berarti selama 1 minggu bukan bulan madu, 那么对他们来说，婚姻的那一周，那不是度蜜月， tapi kebersamaan dengan semua sahabat-sahabat. 乃是跟朋友们在一起。 Di sini Tuhan mau mengajarkan satu hal. 那么在这里，主耶稣教导我们， Kebersamaan dengan Tuhan lebih penting dibandingkan dengan tradisi agama. 那就是说，跟主在一起的时间比信仰的这个传统更重要。 Karena itulah saudara, puasa yang kita jalankan 那我们所实行的这个禁食， bukan sekedar berpuasa. 不只是一个禁食一个活动， Kita harus mengertinya bahwa kita mau menjalankannya bersama Tuhan. 那就是说我们必须跟上帝一起做。 Kita mau mencari rencana Tuhan. 我们要寻求上帝的旨意， Kita ingin bagaimana kita bisa mewujudkan rencana Tuhan 让我 atas hidup 们 kita. 知道怎样来实现上帝在我们身上的旨意。 Saudara, yang sering terjadi bukannya kita mau tahu apa sih apa sih kita minta berkat Tuhan dengan berpuasa. 那很多时候呢，我们以为我们借助这个禁食，我们来寻求上帝的祝福。 Seringkali kita juga kalau berdoa kan begitu, sudah pengennya dapat berkat 那 Tuhan. 我们每次祷告的时候，只希望领受这个祝福。 Jadi penekanan utamanya selalu itu. 那么我们所强调的就是这一些。 Penekanannya juga Tuhan kalau bisa kasih saya kesehatan, kesembuhan, selalu begitu. 我们一直求上帝给我们健康，给我们恩典祝福。 Kita tidak mau mengerti dengan apa maksud rencana Tuhan dengan ini semua. 那我们没有真正要明白上帝的旨意是什么。 Saudara, saya percaya dalam pengertian saya, Tuhan banyak sekali sedih dengan keadaan orang Kristen. 我相信上帝看到我们基督徒这样的这个信念呢，他会很忧伤。 Karena banyak orang Kristen memperalat segala alat-alat dalam kerohanian itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. 因为很多基督徒想利用我们属灵的活动来讨自己的喜悦。 Doa diperintahkan Tuhan bukannya untuk mencari kehendak Tuhan, tapi hanya untuk egoisme kita. 那么上帝吩咐我们的祷告，
并不是要我们去寻求上帝的旨意，乃是要满足自己的欲望。 Puasa kita lakukan untuk paksa Tuhan supaya Tuhan menjawab doa kita. 那我们接着这个禁食，要勉强上帝替我们做事情。 Saudara, orang-orang yang ada di Alkitab 圣经里面所讲的这些人物， pada waktu mereka berpuasa, 当他们禁食的时候， mereka tidak memikirkan kepentingan diri 他们 sendiri. 从来没有想到自己的益处。 Saudara, Musa ketika dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai, 当上帝呼召摩西上西奈山， di 40 hari bersama dengan Tuhan, 他40昼夜跟上帝在一起， dia tidak makan, tidak minum. 他没有吃也没有喝， Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. 他们与上帝交流。 Dan disitulah dia memahami rencana Tuhan yang kekal. 那个时候，他明白上帝的旨意。 Saudara, kita lihat kepada Esra dan Nehemia. 我们看以斯拉和尼西米， Memang tidak ada kejadian yang menakjubkan seperti Musa. 是没有像摩西那样轰轰烈烈的大事。 Tetapi Esra dan Nehemia tahu apa yang mereka harus kerjakan. 当他们以斯拉和尼西米，他们明白上帝要他们做什么， Bukan berdasarkan keinginan mereka. 不是凭着自己的欲望， Tapi berdasarkan karena mereka mendengar firman Tuhan. Bagaimana mereka harusnya setia kepada Tuhan. 因为他们聆听上帝的话，他们知道应该怎么样对上帝忠心， Sehingga mereka berdoa dan berpuasa. 以至于他们禁食祷告。 Tuhan Yesus juga sama. 主耶稣也一样， 40 hari 40 malam. 40昼夜， Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, di 圣 situ 灵带领他到 berpuasa 荒野，在那里禁食祷告， dan bahkan dicobai oleh iblis. 而且呢受魔鬼的试探。 Tujuan pencobaan itu adalah apa? 那么这个魔鬼试探的目的是什么呢？ Iblis ingin agar Tuhan Yesus itu menyimpang dari jalan Tuhan. 那么魔鬼希望主耶稣能够避开上帝的道路， Tapi Tuhan tidak mau tujuannya, arahnya dialihkan oleh pencobaan 但 iblis. 主耶稣不愿意因为这种试探而离去上帝。 Karena itulah sudah kita sebagai gereja, 那我们成为教会， kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua 我 kali. 们正在等候主耶稣的第二次再来。 Karena itu di ayat ke-20 dikatakan, 所以第20节告诉我们， tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. 等日子降到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食。 Saudara, jadi ketika Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, 主耶稣升天以后， saudara kalau membaca kisah para rasul, 当我们读这个《使徒行传》， di situ murid-murid juga berdoa dan berpuasa, 那个时候门徒们也禁食，也祷告， menunggu waktu gimana kegenapan dari Tuhan akan diberikan. 他们在等候上帝怎样应验他的话。 Tunggulah di Yerusalem 主耶稣说：“你们要在耶路撒冷等候， sampai kuasa Allah akan digenapi atasmu. 一直到圣灵的能力要降临在你们身上。 Mereka berdoa puasa. ”他们禁食祷告。 Saudara, akhirnya ketika terjadi aniaya atas gereja, 当逼迫临到教会的时候， saudara baca kisah Rasul pasal yang keempat. 我们读《使徒行传》第4章， Saudara, mereka berdoa dan berpuasa lagi. 他们禁食祷告。 Tuhan beri kami kekuatan untuk mengatasi semuanya ini. 主啊，求你加给我们力量，可以面对这一切。 Mereka tidak berdoa, Tuhan kalau bisa jauhkan penganiayaan, jauhkan penderitaan. Tidak. 他们没有说祷告求上帝把这个患难除掉。 Jadi ketika orang di dalam Alkitab, orang yang berpuasa, yang berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan, itu tidak mementingkan kepentingan pribadinya. 圣经里面所记载的这些人，他们禁食祷告的时候呢，他们着重在上帝的旨意，不是在自己的欲望。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， itulah kita harus evaluasi diri kita 所以呢，我 sendiri. 们必须审查我们自己。 Selama ini kalau kita doa dan puasa, 这个时候，我们禁食，我们祷告， untuk kepentingan siapa?
我们是为谁的利益呢？ Kalau semua untuk kepentingan diri sendiri, 若是所有的是为自己的利益， itu semua nol. 那么全部是没有意思的， Itu semua tidak ada artinya. 没有意义的。 Tapi kalau itu semua adalah untuk kepentingan Tuhan, 若是一切是为了上帝的好处， saudara, kita hanya bisa tahu doa kita itu seperti apa. 那我们就会明白我们的祷告是怎样的。 Saya terkesan sekali dengan para murid gereja mula-mula. 我对初期教会的信徒感到佩服， Itulah tandanya orang yang punya spiritualitas yang benar. 他们真正有这个属灵的实在， Itulah artinya bahwa Tuhan bersama mereka. 那说明上帝与他们同在。 Mereka dianiaya, 他们受逼迫， mereka diancam, 他们受威胁， mereka mengalami 他 kesulitan. 们面对很多的患难， Mereka tidak berdoa, Tuhan ambil semua kesulitan ini. 他们没有祷告说：“主啊，求你把这些患难除掉， Tuhan singkirkan semua orang-orang yang mau menganiaya kami. 求你把这些逼迫我们的人除掉， Tuhan jauhkan semua itu dari kami. 不要求上帝把这些是远离他们。” Mereka tidak berdoa 他 begitu. 们没有这么祷告， Doa mereka tidak egois. 他们的祷告不是自私的祷告， Karena mereka sadar inilah bagian dari rencana Tuhan. 因为他们知道这一切都是上帝的旨意， Karena itulah mereka hanya berdoa, Tuhan kuatkan kami. 所以他们祷告着求上帝加力量给我 Bahkan yang 们， luar biasa, berikan kami keberanian memberitakan firman Tuhan. 也加给我们勇气，我们可以广传你的福音。 Mereka bukannya malah semakin sembunyi tidak mau bicara firman 他 Tuhan. 们并不是隐藏、躲避不去传福音。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， inilah artinya spiritualitas yang benar. 这是真正的这个属灵的精神。 Saudara, karena itulah kalau misalnya kita doa untuk kesembuhan, 可是我们求医治的祷告， tidak sembuh-sembuh. 那身体的疾病没有得做医治， Saudara mau apa? 那我们要怎么样呢？ Sudah doa, sudah puasa, sudah sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Enggak sembuh-sembuh. Saudara mau apa? 我们已经禁食，已经诚信求上帝医治，但是我们没有得做医治，以后怎么办呢？ Mau paksa Tuhan? 我们要勉强上帝吗？ Saudara, mungkin saya bisa berikan beberapa saran. 或者我可以给你们几个劝导。 Mungkin kita bisa berdoa, Tuhan kalau boleh berikan kepada kami hikmat bagaimana mencari dokter yang tepat. 或者我们可以祷告，求上帝指示我们有聪明智慧来找到这个聪明的医生， Mungkin dokter yang Tuhan akan pakai untuk bisa memberikan obat yang baik. 或者这个医生得做神的指示，给我们对症下药。 Namun kita tidak egois. 那我们不是自私， Tuhan, tapi kalau ternyata tidak bisa ketemu, 若是我们没有找到这个医生， beri saya kekuatan 加给我们力量， supaya saya bisa menanggung kesulitan ini. 让我们可以去面对这些困难。 Tapi di tengah-tengah kelemahan tubuh saya ini, Tuhan kau pakai saya untuk bisa menjadi berkat bagi 让 orang 我 lain. 们在软弱的时候，仍然可以成为别人的祝福。 Itu doa orang Kristen yang dewasa. 这是成熟基督徒的祷告， Itu doa orang Kristen yang sungguh-sungguh matang secara rohani. 这是在属灵里面成熟的基督徒的祷告。 Itu doa orang Kristen yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. 这是真正把上帝放在有主权的位置上。 Yang sering terjadi, saudara, kita yang jadi Tuhan, 很多时候是我们自己做主， kita yang jadi penguasanya. 我们自己要掌权， Seolah-olah kita yang ngatur Tuhan. 我们自己来掌管上帝， Ini bahaya, 那这是 saudara. 很危险的， Ini bahaya 这 sekali. 是很危险的。 Dan itu yang sekarang banyak diajarkan oleh gereja yang dipenuhi dengan banyak orang. 那很多教会，他们人数众多，他们所教导的真理就是这样。 Mereka tidak mau mendengar berita firman yang sejati. 他们不要聆听正确的这个信息， Mereka hanya mau dengar firman yang menyenangkan telinga 他们 mereka. 只喜欢聆听让耳朵
欢喜接受的信 Karena 息。 itulah saudara, berpuasa itu artinya betul-betul menyertakan Tuhan, betul-betul ingin bersama dengan Tuhan. 我们禁食祷告是真正要与上帝在一起。 Yang kedua, 第二样， harusnya terjadi pembaruan hidup. 那理当在我们心里有更新的生活。 Saudara yang kasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， esensi agama sebetulnya adalah pembaruan hidup. 这个信仰的这个最重要的意义是生命的更新。 Tapi yang sering terjadi saudara, tidak terjadi. 但理当发生的事情却没有发生。 Saudara, seharusnya di dalam kekristenan, esensi itu kita pahami dengan baik. 那么在基督教的信仰里面，我们也应当明白这个重点， Karena bersama dengan Tuhan, 因为我们跟上帝在一起， maka pembaruan hidup terjadi. 那么就发生这个生命的更新。 Karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan. 因为上帝是生命的泉源， Dia adalah sumber kehidupan yang akan terus berkarya menyempurnakan hidup kita. 他要不断让我们的生命成为完全。 Saudara, karena itulah hidup keagamaan kita tidak diukur dari kegiatan agama. 所以呢，我们的信仰不是从活动里面来评价的。 Saya pernah memberitahukan kepada saudara, 我曾经对你们说， Yudaisme kalau berpuasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 那犹太教的信徒他们禁食是从早上6点到下午6点， Jadi mereka tet jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 他们从早上6点到下午的6点禁食， Ditambah lagi mereka berpuasa hari Senin dan Kemis. 再加上他们是礼拜一、礼拜四禁食， Itu menjadi kegiatan agama mereka. 成为他们信仰的活动。 Dipikirnya saudara dengan kegiatan agama itu, 他们认为这样的行出来， mereka setelah hidup diperkenan oleh 他 Tuhan. 们以为可以在上帝的面前得上帝的喜悦， Itu semua salah. 这是完全错误的。 Sampai Tuhan Yesus mengatakan mereka itu adalah ular beludak. 所以呢，主耶稣他责备他们是毒蛇的种类。 Tuhan Yesus sampai mengatakan mereka adalah kuburan yang dilabur putih. 主耶稣责备他们是焚刷的坟墓， Luarnya bersih, 然后外面看来很干净， tapi dalamnya penuh kebusukan, 但里面充满臭的这个 tulang 东西， belulang. 有很多这个骨头。 Lalu Tuhan Yesus katakan, orang munafik kalian. 主耶稣责备他们是假冒伪善的人。 Memang secara agama, tradisi, mereka kelihatannya alim. 按照这个信仰的传统，他们是很好的， Tapi dalamnya tidak ada perubahan. 但是心里没有更新。 Itu spiritualitasnya mereka buang semuanya. 他们把这个属灵的意义丢掉， Tidak mengubah pola pikir 他们没 mereka. 有改变他们的信誓意念， Mental karakter mereka 他 tidak 们的 pernah 精神、 berubah. 他们的品格没有改变， Bahkan tingkah lakunya pun tidak 他 berubah. 们的行为也没有改变。 Ahli Taurat orang-orang Farisi sama Tuhan dikatakan demikian. 那么主耶稣是怎样责备法利赛人和文士？ Mereka membuat aturan, 他们定了一个条规， membuat semua orang rakyat biasa semakin berat. 加重了百姓的负担， Tetapi mereka sendiri tidak pernah melakukannya. 但他们自己却没有遵行。 Itu orang Farisi ahli Taurat itu cuma duduk-duduk ngeliatin mereka 所 semua. 以这些法利赛人、这些文士，他们来观看百姓们的生活， Itu Tuhan Yesus pun diamat-amati sama 所以他 mereka. 们也一直在关注主耶稣的生活行 Hari ini 为。 hari Sabat. 今天是安息日， Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? 主耶稣要做什么呢？ Tuhan Yesus makin sengaja 主耶稣很故意的，
membuat mujizat selalu hampir di hari Sabat. 很多时候他行神迹都是在安息日。 Tuhan Yesus semakin sengaja. 主耶稣故意这么做， Tapi Tuhan Yesus tidak salah. 主耶稣没有错， Karena dia juga mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari 因为 Sabat. 他也说人只是安息日的主。 Saudara, karena itulah sengaja terus-menerus berbuat mujizat di hari Sabat. 所以主耶稣在安息日行了很多的神迹， Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi makin kesel saja. 以至于那些法利赛人、犹太人这些文士们更加的愤怒。 Sampai Tuhan tanya, 那主耶稣问他们： kalau dombamu, lembumu masuk ke sumur hari Sabat, kamu akan tolong enggak? 若是在安息日，你的牛、你的羊掉在沟里，你要不要救他们？ Ternyata mereka akan menolong. 他们要救这些牛羊， Manusia lebih berharga dari kambing 但 domba. 是人比牛羊更贵重， Maka diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat. 所以可以在安息日医治人的疾病。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， waktu saya berbincang dengan rekan-rekan, 当我与同工们讨论的时候， kami sadar kami hamba Tuhan. 我们承认我们是神的仆人， Pelayanan kami itu susah sekali, 我们的服事是很困难的， sulit sekali. 很困难的。 Bagaimana mengubah pola pikir dari jemaat sesuai firman Tuhan. 那我们怎样来改变信徒的概念，要符合圣经的真理？ Akan lebih susah lagi kalau ternyata saudara tidak baca firman Tuhan. 若是你们没有读神的话，那就更困难， Lebih susah lagi. 更困难。 Apalagi zaman sekarang saudara akan lebih banyak mendengar dari medsos. 很多时候，我们从这个媒体上领受这个信息， Tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. 我们更不能分辨是非。 Saudara seringkali kalau nganggap benar itu, bagus loh ini, YouTube ini 很多时候 bagus 哎我 loh. 们觉得都很好啊， Tapi saudara tidak pernah melihat dari segi firman Tuhan 他们 bagaimana. 从来没有从上帝的角度来看。 Saudara, saya sudah mendengar banyak sekali. Wah, sekarang itu lihai semua. Seolah-olah dibungkus firman Tuhan. Tetapi di balik itu ajaran-ajaran kafir. 有很多时候外邦错误的教导，用上帝的话来包装。 Pelayanan di zaman sekarang akan semakin tambah sulit. 我们今天的服事越来越困难。 Saudara, Tuhan sebetulnya ingin agar saudara dan saya diubah pola pikir kita. 上帝愿意改变我们的思考， Mental kita juga diubah. 同样的，我们的心灵状况， Karakter kita juga harus 我们的 diubah. 品格要被改变， Supaya tingkah laku kita juga diubah oleh 让我 Tuhan. 们的行动行为也被改变。 Itu yang harusnya terjadi. 这一定要发生的。 Dengan berpuasa, kita harusnya terjadi itu semua. 借着禁食祷告，我们要经历这些更新。 Sampai Musa dikatakan orang yang lembut hatinya. 摩西被称为世界上最谦厚的人， Itu yang muji bukan manusia. 那么称赞的不是人， Itu yang memuji Tuhan sendiri. 乃是上帝本身对他的称赞。 Surat Korintus mengatakan bukan yang dipuji manusia yang tahan uji, tapi yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji. 格林多书信告诉我们，上帝的称赞才是真正的称赞。 Jadi Musa itu sampai dipuji Tuhan. Musa adalah orang yang lembut hatinya dan tidak pernah ketemui di antara orang Israel. 上帝称赞摩西是世界上最谦厚的人，在以色列当中找不到另外一个。 Saudara lihat Daniel dan ketiga temannya, mereka berpuasa berdoa. Karakternya diubah oleh 我 Tuhan 们看 semua. 但以理和他的3个朋友禁食祷告，他们的行为各方面都受改变。 Saudara lihat Esra Nehemia yang berdoa berpuasa, mereka diubah semua oleh 我 Tuhan. 们看以斯拉、尼西米，他们禁食祷告，他们的行动、生活各方面都被改变。 Tuhan Yesus juga berpuasa. 主耶稣也禁食， Kemanusiaannya dia perlu berpuasa. 他的人性充满权柄。 Saudara,
betul-betul dia menjalankan semua yang dikehendaki Tuhan. 他完全遵行上帝的旨意。 Paulus, Petrus, semuanya diubah oleh Tuhan. 保罗、彼得，他们全部都经历上帝的改变。 Saudara yang dikasihi oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， 12 Maret 1812 adalah hari yang sangat penting sekali. 18 Maret 3月 sorry 18号 12 Maret 1812. 1812 1812年3月12号是一个很重要的日子， di Serampore, India 在印度的这个塞兰波这个地方， terjadi kebakaran yang dahsyat. 他们发生了一个很大的这个火灾。 Saudara, kebakaran itu bukannya kebakaran dari seluruh daerah itu, bukan. 并不是说整个地区发生火灾， Tapi kebakaran yang hebat atas satu tempat pelayanan, pusat pelayanan dari misioneri bernama William Carey. 那是威廉克里的这个服侍的地方发生的火灾。 Tragedi yang tidak pernah dilupakan. 这个灾祸是从来没有人忘记的。 William Carey dan rekan-rekannya sepelayanan 那威廉克利和他的同工们 hanya bisa menyaksikan tempat pelayanan mereka habis ludes terbakar. 他们只能够看着他们服侍的地方被火烧掉， Jadi abu. 成为灰地。 Dan yang bisa diselamatkan hanya satu saja, mesin cetak. 他们能够强夺保留的只是一个印刷机， Seolah-olah itu adalah pusat dari seluruh pelayanan 这 mereka. 是他们整个服侍的中心点。 Tapi yang lainnya semuanya habis 其 terbakar. 他的所有的都被烧毁了。 Naskah-naskah bahasa untuk menerjemahkan Alkitab semuanya habis. 他们所翻译的这个圣经稿件全部都烧还了， Termasuk kamus-kamus yang mereka perlukan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa di India. 以及他们所需要用的这些字典翻译成这个印度文的，全部都烧掉了。 Bahasa Bengali, bahasa Telugu, bahasa Punjabi, bahasa Sanskerta, semuanya habis. 那些印度的几种文字全部给烧完了， Termasuk ada timah-timah yang dipakai untuk mencetak Alkitab bahasa Mandarin juga. 还有很多这个钱字他们用来印刷用的这个钱字全部都坏掉， Itu juga terbakar habis. 全部给烧完了。 Saudara, secara manusiawi mereka betul-betul sedih sekali. 按人的心情呢，非常的难过。 Orang yang tidak dewasa rohani 若是我们在属灵的光景上不够成 pasti 熟， berpikir, kenapa Tuhan izinkan itu ya? 我们会问为什么上帝允许这个事情发 Kenapa 生？ Tuhan nggak turunkan hujan langsung di situ tidak terjadi 为 kebakaran? 什么上帝没有降下这个雨水来覆灭这个火呢？ Tapi saudara, di dalam hati mereka semua terngiang-ngiang ayat Roma 8 ayat 28. 他们心中，他们记得罗马书第8章里面所说的， Segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. 凡事都互相效力，要成就上帝的应许。 Dan herannya saudara, William Carey dan semua rekan-rekannya bisa begitu sabar untuk menghadapi semua kesulitan itu. 很奇妙的一件事情，维伦克里和他的同工们会很忍耐的去面对这一切， Dan seolah-olah ada kedamaian dalam hati 他 mereka. 们心中有无限的平静。 Bukan berarti mereka mengatakan, oh ya sudah kebetulan tidak usah pelayanan lagi. Bukan itu. 他们没有想到，哎呀，算了吧，我们不再服侍了。 Pasti kerja keras mereka selama ini seolah-olah sudah habis semuanya. 他们这些日子的劳苦全部都会了，
Suatu kali saudara William Carey merenungkan firman Tuhan dan dia teringat Mazmur mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 那么，威廉·克利他都在默想的时候想到诗篇的一句话说：“你们要安静，要知道我是上帝。” Ayat itu tiba-tiba berbicara dengan kuat di dalam William Carey. 那么这一节经文呢，就那个时候呢，在威廉·凯利的心中共鸣。 Dan mereka luar biasa sekali, mereka bisa tetap bersama-sama terus berdoa dengan Tuhan. 以至于他们可以同心的不断向上帝祷告。 Tetapi saudara, kebakaran itu justru menjadi titik balik pelayanan yang semakin besar di India. 那一次的火烧呢，真正成为他们服事的转捩点，他们的服事呢更加的庞大。 Ketika kebakaran itu terdengar sampai ke Inggris, 那么当英国方面知道这个消息， itu membuka telinga banyak anak Tuhan di sana. 以至于开启了很多上帝的儿女的耳朵， Dan semua kekuatan kekristenan disalurkan untuk menolong India. 他们就把所有的精力投向印度的福音工作。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， itulah makna dari berdoa berpuasa, 那是今世祷告的意义。 yaitu bersama Tuhan. 我们与上帝在一起。 Saudara, kalau kita lakukan itu hanya tradisi, 若是我们只是按照传统来实行， Tuhan tidak bersama kita, 上帝没有跟我们在一起， itu semua nol, tidak ada 那么 artinya. 就完全舍弃意义了。 Apapun yang saudara dan saya lakukan, 我们所做的一切， saudara dan kita semua melayani Tuhan. 我们都来服侍上帝。 Kalau tidak dalam pengertian Tuhan beserta kami, semuanya tidak ada artinya. 若是没有上帝与我们同在的这个概念，那么这一切都没有意义了。 Kadangkala sudah kita pengen minta kebangunan rohani, bukan? 我们有时候向上帝求这个复兴， Kita kadangkala minta apa rahasianya supaya itu bisa terus terjadi kebangunan dan semangat yang menyala-nyala. 这个复兴的这个秘诀在哪里呢？ Harus bersama Tuhan. 一定要与上帝在一起。 Ingat sudah 2 murid yang perjalanan ke Emmaus. 记得吗？在以马忤斯道路中的2个门徒， Mereka lagi rame bicara mengenai penyalipan Tuhan dan katanya kebangkitannya. 众人都在谈论主耶稣的受难与复活， Tapi mereka cuma hanya 他 bicara-bicara 们是 saja. 谈论这个事情。 Tapi akhirnya Tuhan tiba-tiba bersama mereka. 忽然间主耶稣跟他们在一起， Tapi mereka tidak sadar Tuhan bersama mereka. 他们也不醒悟主跟他们在一起， Sampai tiba di satu tempat, 以致到他们到一个地方， Tuhan minta roti dan makanan. 他们主耶稣要这个食物的时候， Lalu Tuhan memecah-mecahkannya. 以后呢，主耶稣剥开那个饼， Mereka tiba-tiba baru terbuka. 那个时候他们在醒悟， Tuhan bersama mereka. 哦，主跟他们在一起。 Pantesan hati kita berkobar-kobar. 所以呢，我们的心是那么的火热。 Sebelumnya mereka cuma datar-datar. 那个时候，开始的时候他们是平淡而已。 Saudara, kalau kita semua melakukan pelayanan hanya karena tradisi, 若是我们是按照传统来服侍的话， tidak mengikut sertakan Tuhan, semuanya percuma. 我们没有把上帝也牵连在一起，一切所做的是徒然的。 Jikalau kita melakukan pelayanan 若是我们服侍， hanya kegiatan agama, 只不过是个信仰的活动， hanya kegiatan gereja, 教会的活动， tidak bersama Tuhan, 没有跟上帝在一起， tidak ada pembaruan dalam hidup kita. 没有在生活上的更新， Tidak ada pembaruan, 没有更新， cuma hanya lakuin sajalah. 只是这么遵行而已。 Ya, kewajiban saya, 这只不过个责任， saya pengurus, 因为我是这位， saya hamba 我 Tuhan, 是神的仆人。 saya memang bertugas ini. 我今天受这个轮值， Daripada nanti dimarahin sama hamba Tuhan, 比起人家受责备， daripada nanti dilihat orang tidak baik, 给人家看得不好， ya sudah aku lakukan saja. 我就这样敷衍的遵行。 Tapi itu tidak ada rohnya.
没有这个属灵的 Tidak ada 内 spirit 涵 yang 没有这个属灵的内涵。 Saudara yang dikasihi 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， mari kita lakukan itu bersama Tuhan. 让我们一起跟上帝同行， Supaya betul-betul dibaharui seluruhnya. 让我们完全被上帝所更新。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkatilah firman-Mu ya Bapa, 天父，求你赐福你的话， berikan kepada kami kekuatan. 加给我们力量。 Bapa, kami mengerti apa yang Tuhan mau bicarakan kepada 我 kami. 们明白你要对我们的旨意。 Berpuasa adalah menyertakan Tuhan. 我们禁食是让上帝也介入在我们的生 Jikalau 命里面。 Tuhan tidak bersama 若 kami, 没有你与我们同在， apa gunanya semua kegiatan agama 我 kami? 们所做的一切活动是没有意义的。 Apa gunanya semua kegiatan gereja kami? 教会的活动也没有意义。 Bapa, besertalah dengan kami. 天父，求你与我们同在。 Kalau Engkau beserta kami, 若有你的同在， pasti kami akan diubah. 我们必定经过这个 Cara 更 pikir 新 kami, 我们的思想， cara pandang kami, 我们的这个看法， juga karakter kami, 我们的品格， bahkan juga hidup kami, 我们的生活， semuanya akan diubah. 所有的被你所更新。 Karena itu tolonglah kami ya Bapa, 求你帮助我们， tolonglah anak-anak-Mu 帮 di 助你 gerejamu 每一 ini, 个儿女们， supaya kami semua betul-betul diubah oleh Tuhan. 让我们每一个人被你所改变， Dan selalu sensitif apakah Tuhan bersama dengan kami. 让我们对你的同在有一个敏锐感。 Kalaupun tidak banyak orang beserta kami, 若是没有很多人跟我们在一起， yang penting Tuhan bersama 最 kami. 重要是你与我们同在。 Kalau Tuhan bersama 若 kami, 是你与我们同在， itu semua berarti bagi Tuhan. 这一切都有意义， Itu semua bermakna bagi 都 Tuhan. 有意义的。 Itulah yang paling utama ya 这是 Tuhan. 最重要的一件事。 Bapa, tolonglah 求 kami 你 semua. 帮助我们每个人， Berkatilah umat-Mu ya 求 Bapa. 你祝福你的儿女们， Dengar doa 垂 kami 听我们的祷告。 dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶 Kristus. 稣基督圣名， Amin. 阿门。 Saudara kita